Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, moga Allah meridainya, di madrasahnya pada hari Selasa permulaan Sya'ban tahun 545 Hijriah. Belajar dahulu, kemudian amalkan. Lalu ikhlaskan amalanmu itu. Lalu asingkan dirimu dari dirinya dan dari sekalian manusia. Dan katakanlah, Allah, lalu biarkan mereka bermain-main dalam kelalaian mereka. Dan katakan juga seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS, maka mereka itu semuanya adalah musuh-musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Tinggalkan semua manusia dan benci mereka selama mereka membuat kejahatan. Jika sudah betul tauhidmu, yakni pengesaanmu terhadap Allah, dan telah keluar keburukan syirik dari dalam hatimu, barulah boleh engkau datang lagi kepada manusia dan bergaul dengan mereka, dan sampaikan kepada mereka segala yang ada manfaat buat mereka dari ilmu yang ada padamu, dan pimpin mereka ke pintu Tuhan mereka. Matinya orang-orang khawas ialah matinya dari semua makhluk secara total. Mati dari kehendaknya dan pilihannya. Siapa yang betul matinya semacam itu, siapa yang betul matinya semacam ini, dapatlah dia kehidupan yang abadi di sisi Tuhannya Azza wa Jalla. Matinya yang secara zahir itu seperti mati sebentar, sedetik, tanpa sedar, atau seperti hilang panca inderanya dalam lelapan, kemudian tersedar lagi. Jika engkau inginkan mati seperti ini, maka hendaklah engkau mabukkan dirimu dengan makrifat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, dan tidur di tiang pintu Allah Ta'ala, supaya engkau disambut oleh tangan kerahmatan dan kekurniaannya. Lalu dia menghidupkanmu dalam kehidupan yang abadi. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah menyebut bagaimana cara kita membentuk diri kita sehingga kita benar-benar berada pada dakapan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini bermula dengan belajar. Apapun kebaikan yang kita nak, sama ada dunia, apatah lagi akhirat, ia mesti dengan belajar. Belajar itu seperti makan minum kita. Tidak pernah kita lupakan. Tak ada orang lupa sarapan, tak ada orang lupa makan tengah hari, tak ada orang lupa makan malam. Bahkan tak ada orang lupa untuk kudapan dan segala peluang makanan kalau ada, dirasa juga sikit. Walaupun kadang-kadang makanan tu berbisa, dimakan juga sikit, tak apa, banyak tak boleh. Begitu ilmu seperti makan dan minum, bahkan lebih pada tu. Kalau seorang tidak fikirkan ilmu sebagaimana mereka fikir makan dan minum, maka mereka ini berada dalam kebinasaan. Kalau kita tuan-tuan dalam hidup fikir dalam menuntut ilmu sebagaimana kita fikir makan dan minum, atau sebagaimana kita fikir cari duit, walaupun kita dah tua, dah pencing, masih bimbang duit tak cukup,
Walhal kita dah keluar KWSP tu banyak. Tapi kita masih rasa macam tak cukup ni. Mana tahu kalau panjang umur sampai 100 tahun bukan cukup. Maka kita jadi kedekut sikit, kita pun kerja lagi. Kita melabur lagi. Kalau begitu, keinginan kita pada harta sehingga tak ada batasan. Dan keinginan kita pada makan dan minum sehingga tak pernah kita alpa dan lupa. Demikian keinginan kita pada ilmu. Keinginan kita pada ilmu sebagaimana keinginan orang haus kepada air, orang lapar kepada makanan. Bahkan sebagaimana keinginan ikan pada air untuk hidup. Kita kalau hidup tanpa ilmu, sebenarnya kita mati. Kita sebenarnya kalau hidup tanpa ilmu, kita tak ada erti. Bahkan akal kita dengan cepat rosak bila tak ada ilmu. Anugerah Allah Ta'ala paling agung ialah akal. Dan makanan bagi akal itu ialah ilmu. Bila kita membiarkannya tanpa ilmu, maka ramai orang datang merosakkan akal kita. Sehingga mereka boleh buat apa yang mereka suka dengan akal kita. Bila kita berada pada zaman ini, yang disebut sebagai zaman fitnah. Kerana akal tak digunakan. Kerja mereka cuma percaya, akal tak nak guna. Maka kebinasaan akan menanti mereka itu lebih dahsyat. Oleh sebab itu, bila Syekh Abdul Qadir kata, mulakan dengan ilmu. Dan setiap ilmu yang kita nak, yang kita belajar sebab kita nak amal. Lepas dah belajar ilmu, apa patut buat? Beramal. Apakah kita kena kumpul banyak-banyak baru beramal, atau setiap kali kita dapat, kita beramal? Maka jawapannya melihat kepada bentuk ilmu yang kita dapat. Ada ilmu yang bila mana kita dapat, kena terus amal. Kerana ia berkait dengan kewajiban, fardu ain. Ada ilmu yang bila mana kita dapat, kita boleh simpan dulu. Kerana barangkali kita akan gunakan pada waktu tertentu. Maka ini disebut fardu kifayah. Ada ilmu yang kita tak perlu beramal, tapi kita perlu tahu. Kerana ilmu itu tak menuntut, semua ilmu menuntut kita beramal. Kerana sebahagian ilmu hanya menuntut untuk kita tahu. Kita kena tahu. Kenapa? Kerana ia memudahkan urusan kita. Dan benda ni kalau kita tak tahu, dia akan menyusahkan sikit kita. Tapi dia tak akan memberi implikasi agama kita. Umpama ilmu-ilmu duniawi. Kita tahu tak beramal pun tak apa. Dan kita boleh suruh orang lain tolong amalkan. Kita pandai mekanik kereta, belajar. Memang kita dulu fakulti bahagian automotif. Tahu bab enjin, tanggal enjin, pecah enjin. Tapi kita tak beramal, tahu je. Sebab kita boleh wakilkan orang lain. Pergi kat bengkel, boleh tak tolong baiki kereta saya? Tapi kita tahu jugalah. Kita tahu ni enjin motorbike ke enjin kereta, kita tahu. Kalau sebut horsepower tu kita tahulah. Tapi tahu tadi apakah berhajat pada beramal? Terpulang pada kita. Cuma kalau kita tak beramal, susah sikit lah. Patut free, jadi kena bayar. Kita pandai baiki kereta, tapi kita tak beramal ilmu tu. Patutnya kita free. Maksudnya kepandaian kita boleh praktikkan. Tapi kerana kita suruh orang lain, kita kena bayar. Ada orang dia pandai bidang tu, tapi dia tak nak beramal. Dia lebih suka suruh orang lain buat. Dia tahu. Macam kita lah tuan-tuan, belajar kereta, dapat lesen kereta, tapi tak nak mandu kereta, suruh orang lain mandu. Kita pakai driver. Ilmu tu kita tak beramal, dia susah sikit kita lah kalau driver cuti. Driver ni semua raya dia raya. Raya Cina dia raya, raya India dia raya, raya Islam dia raya. Kita pun pernah dapat driver macam ni. Ini orang beraya, dia pun cuti. Jadi susah sikit lah kita. Tapi ilmu tu apakah perlu beramal? Terpulang. Jadi kita ada 3 kategori ilmu yang kita sebut ilmu fardu ain, yang wajib kita beramal. Kerana hanya kita yang boleh buat, orang lain tak boleh buat. Dan berdosa kalau kita tak buat. Ilmu berkait bersihkan hati,
Kita tak boleh suruh orang bersihkan hati kita. Kita kena bersih sendiri. Waktu kita dengar cara rawatan hati daripada penyakit dengki, hasad, buruk sangka, kita kena rawat segera. Kalau tidak, hati ini akan rosak. Maka ini ilmu fardu ain. Bukan sekadar dalam bab sembahyang, puasa, zakat, haji yang wajib kita belajar dan beramal dengannya. Demikian juga ilmu yang berkait dengan hati. Dan ini disebut sebagai ilmu sufi ataupun ilmu akhlak. Wajib kita belajar. Supaya hati kita tadi tidak punya penyakit seumpama wasangka buruk pada Allah. Itu penyakit. Waktu orang tu berdoa dan doa dia tak nampak, tak memperoleh apa yang dia nak ataupun menyalahi apa yang dia nak. Dia nak bahagia, tiba gaduh setiap hari. Maka datang wasangka buruknya pada Allah. Malah dia berdoa. Maka wajib dia belajar bagaimana menangani wasangka buruk ini. Wajib. Kalau tidak, hubungannya dengan Allah bermasalah besar dan akan tergelincir iman dia. Sebab Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau dia sangka baik, dia dapat baik. Dia sangka buruk, aku bagi dia buruk. Kalau dia kata, Allah dah tak mustajab doa saya ini. Semua doanya Tuhan tak mustajab. Maka wajib dia belajar. Ada ilmu yang kita sebut fardu kifayah. Kalau tuan-tuan tak buat, ada orang buat. Imam, jadi imam. Tuan-tuan tak nak jadi imam, orang lain boleh jadi imam. Maka itu fardu kifayah. Mengajar masjid, saya memang graduan dakwah sekian, tapi saya tak nak mengajar. Saya nak belajar. Biarlah orang yang mengajar, tak wajib pada saya mengajar. Ia fardu kifayah. Melainkan tak ada orang nak bagi kuliah dan penduduk kampung tu jahil, baru jadi fardu ain pada saya. Maka ramai ulama' dia tak nak mengajar, dibiarkan ulama' lain mengajar. Kerana katanya sudah cukup. Sebagaimana kisah Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Daud At-Ta'i. Ini ulama' besar. Dia tak nak mengajar. Kerana bagi dia orang lain dah ada cukup. Ada ilmu yang kita sebut kategori ketiga, ilmu duniawi. Ilmu yang saya katakan kita belajar banyak-banyak, kalau kita tak beramal tak susah pun. Atau tak berdosa pun. Cuma susah sikit lah. Kita belajar IT. Memang graduan IT. Pandailah semua-semua program komputer. Kita pun programmer. Tapi kita malah nak buat benda-benda IT ni. Kita pun suruh orang. Jadi sepatut percuma kena bayar. Jadi susah sikit. Sebagaimana saya sebut tentang ilmu mekanik, ilmu menukang dan sebagainya. Kita belajar. Saya belajar ilmu buat pagar. Tapi tak nak buat pagar, kita malas. Malas nak bancuh siming ni. Suruh orang lain buat. Jadi saya kena keluar duit. Begitu nilai ilmu. Jadi ilmu ni, bila mana kita tahu, kita akan beramal. Yang saya maksudkan ilmu yang pertama, fardu ain, wajib kita beramal. Dan bila kita beramal, kita mesti ikhlas dalam amalan. Belajar, beramal, kemudian ikhlas. Baik, untuk seterusnya, bila kita sudah ikhlas, kan ikhlas ni benda yang suatu yang cepat berubah. Suatu yang cepat rosak. Mudah rosak. Ikhlas ni bukan, kalau seorang tu ada ikhlas, dia selama-lamanya ikhlas. Ikhlas boleh bertukar 40 kali dalam masa yang singkat. Seorang boleh riak selama 40 tahun. Kalau saya riak, saya boleh riak sampai 40 tahun. Maksudnya daripada muda umur 20 riak, waliyazbillah min zalik, sampai umur 60 riak, mungkin. Tapi kita bila mula nak ikhlas, dia boleh bertukar 40 kali. Ikhlas riak, duk pusing, pening gitu. Waktu mula nak solat lillahi ta'ala ikhlas, datang riak. Ikhlas balik, riak balik. Demikian dia berpusing-pusing. Kadang-kadang kita waktu derma dah memang tak nak orang tahu. Lepas derma, orang kena tahu juga. Saya pun derma juga. Maka ia bertukar. Sebab itu kata para ulama, ikhlas bila berada pada hati seseorang, dia seumpama binatang liar. Kalau tidak ditambak dan diikat betul-betul, dia lari dengan cepat. Dia lari seperti dia tak kenal Tuhan dia.
Dia kalau kita sebut binatang liar, mana dia ada tuan? Nama binatang liar. Kalau kita sebut binatang jinak, dia ada tuan. Ikhlas ini, bila duduk satu tempat, dia akan berubah dengan cepat. Sebab itu tak ada orang boleh mendakwa saya orang paling ikhlas. Sebab itu disebut oleh ulama, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang ikhlas sentiasa dalam ancaman bahaya. Kata mereka, halakan nasu illa al-alimu, wa halakal alimuna illa amilun, wa halakal amiluna illa al-mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Semua manusia akan binasa melainkan orang alim. Semua orang alim akan binasa melainkan orang beramal. Semua orang beramal akan binasa melainkan orang ikhlas. Dan orang ikhlas itu sentiasa berada dalam bahaya besar. Yang saya katakan mula kita buat tu ikhlas, lepas tu cerita lain pula. 2 tahun akan datang, dia boleh berubah lagi. Maka ini yang perlu kita lakukan. Baik, selepas kita ikhlas, bagaimana nak maintain ikhlas tadi? Asingkan dirimu darinya. Kita pertama nak asingkan diri kita daripada diri kita. Macam mana? Tuan-tuan, dalam diri kita ni macam-macam kehendak. Kita suka dipuji, takut dikeji, kita ada syahwat kita sendiri, kita ada kepentingan kita. Maka tolak benda tu satu persatu. Saya tidak mahu ada syahwat diri saya, atau syahwat diri saya menguasai saya. Saya tidak mahu bahagian diri saya yang berupa pujian, ataupun saya takut kejian. Perkara-perkara ini kita kena letak ke tepi. Ya, manusia tuan-tuan, dengan pujian dia akan lebih bersemangat, dia akan kuat. Bahkan dalam Islam, pujian tidaklah dilarang secara mutlak, bahkan boleh memuji. Nabi SAW memuji para sahabat, dan para sahabat memuji sesama mereka. Itu tidak salah secara umum. Namun bila kebergantungan kita pada pujian bermula salah. Ya, tak salah kita gembira bila dipuji. Seorang kata, awak ni lawa lah baju awak, kita pun seronok. Tidak salah, itu fitrah. Tak salah kalau kita tiba-tiba dipuji, nampak hari ni muda sikit lah, muda daripada semalam, kita pun seronok. Nampak hari ni awak macam ceria, kita pun seronok. Itu fitrah. Sahabat mengadu pada Rasulullah, seorang bila dia seronok, dipuji pakaiannya, dipuji kasutnya, dipuji sekian, apakah itu riak? Nabi kata bukan. Tak ada masalah. Orang puji kita baik, kita pun seronok. Itu fitrah. Tak ada masalah apa-apa. Tetapi yang menjadi pujian yang membahayakan kita, bila kita mula melihat diri kita lebih pada orang lain, dan kita mula memandang hina orang lain, dan kita mula menolak kebenaran hanya kerana kita rasakan dia bukan label kita. Yang disebut oleh Rasulullah, batarul haq wa ghamtum bin nas. Tolak kebenaran dan mula mempelekehkan manusia. Ya, kalau orang kata, lawa lah awak hari ni, ialah tak macam awak uduh. Itu bahasa yang menunjukkan dia ada bahagian nafsu dia. Ya, awak nampak hari ni nampak macam ceria dah, bagus, kita patut sebut alhamdulillah, stop di situ. Tapi kita nak kutuk juga dia. Ialah tak macam awak, muka masam setiap hari, tujuan untuk mengutuk. Mungkin ini yang merosakkannya. Maka kita nak buang apa yang menjadi tabiat diri kita. Apa saja tabiat diri kita yang merugikan agama kita, kita kena buang. Sebab itu Sayyidina Ali bila tengok orang puji dia dan melampau pujian, dia ambil pasir, dia campak atas muka, biar orang kutuk dia. Ada ulama bila orang terlalu memuja dia, mengatakan kami ahibba'uk, pencinta-pencintamu, maka dia melutut atau dia turun, dia ambil batu, dia balik. Maka orang pun lari. Kalau kamu kata pencintaku, saya kamu tahan dengan lontaran batuku. Itu benar-benar cinta. Bila ada satu orang, dia tengok orang ni alim, kemudian popular, dan memang menjadi perangai kita, kita suka orang popular. Kadang-kadang nilai popular itu lebih tinggi daripada nilai kebenaran yang patut kita terima. Tapi itulah fitnah. Ada seorang tu, dia jumpa seorang ulama. Ini ulama hebat dan dia popular. Lalu kata, Syekh, saya ingin mendampingi Syekh.
Sebab ramai orang nak damping orang popular, paling kurang pun selfie sekeping, paling kurang. Dan dia memang jadi nak mendamping lama, dia kata boleh dengan syarat. Syaratnya kamu cari makanan dalam tong sampah dan kamu makan. Dan boleh ikut aku. Kita bukan maksud elak, hina diri dan sebagainya. Kerana orang ni dia cuma nak mulia, dia tak sanggup untuk hina. Kita kan bila orang tu glamour kita nak, bila orang tu dah tak glamour dah tak nak. Bila orang tu dipuji kita berada di sisi. Bila orang tu dikeji kita cabut lari dulu sekali. Kerana cara kita berkawan cara munafik, mengambil kepentingan. Macam kita selalu sebutlah, kawan ketawa ramai, kawan menangis tak ramai. Bila senang keliling, macam gula dia keliling semut. Bila kita susah habis lagi. Para ulama juga begitu, bila mereka popular keliling, bila mereka diuji oleh Allah lari jauh. Maka Syekh kata boleh nak damping aku, pergi cari makanan tuan sampah kau makan, kemudian datang dampingi aku. Okay, kalau kamu sanggup dihina, boleh bersama dengan aku. Bukan semudah-mudah itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bukan jenis orang yang rapat dengan Rasulullah kerana mencari populariti Rasulullah. Mereka sudah terbukti susah senang bersama Rasulullah. Di pulau, makan ranting-ranting kayu, pucuk-pucuk kayu, minum air lopak. Sehingga kata para sahabat, sehingga bila kami berak, tahi kami macam tahi kambing. Sebab kami makan rumput-rumput ni. Di pulau selama 3 tahun dalam pemulaan ekonomi yang disebut sebagai muqata'ah ataupun amul muqata'ah. Dia para sahabat yang bersama Rasulullah minum air lopak. Dalam keadaan mereka cuma boleh makan kulit kambing, atau makan rumput, atau makan ranting. Sehingga bila mereka qada hajat, keluar seperti biji-biji macam tahi kambing. Kami kan makan daun ranting, keluar tahinya begitu. Maka begitu para sahabat yang susah dengan Rasulullah. Ya, orang munafik ambil kesempatan Rasulullah dah berada pada posisi baginda, mereka dekat untuk mengambil populariti, tidak lebih pada itu. Sebab itu bila Rasulullah kalah perang, mereka dulu lagi. Bila menang, mereka minta royalty. Mana kami punya bahagian, kami pun terlibat juga. Begitu watak mereka mengambil kesempatan. Tidak orang beriman. Maka bila kita kata buang perkara yang menjadi kehendak diri kita, yang boleh merosakkan agama kita, maka ini langkah seterusnya selepas kita ikhlas pada Allah. Jadikan pujian dan kejian manusia sama. Jadikan kebenaran itu lebih tinggi daripada kehendak manusia, walaupun manusia tak suka. Jadikan redha Allah mengatasi redha manusia. Walau dengan mencari redha Allah, orang benci pada kita. Maka demikian cara kita membuang diri kita sendiri. Kemudian Syekh menyebut, dan lari kamu daripada sekalian manusia. Lari daripada manusia. Dan katakanlah apa yang Allah Ta'ala kata. Allah sebut dalam Quran, surah Al-An'am ayat 91. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka manusia bermain-main dengan apa yang mereka nak mainkan. Yani biarlah mereka bermain dengan kelalaian mereka, kita tak campur. Tetapi kita tahu kebanyakan manusia boleh merosakkan jiwa kita, merosakkan agama kita, atau kita yang mungkin rosakkan dia. Saya bila bergaul, saya bimbang dua benda. Wa imma dia akan rosakkan saya, wa imma saya mungkin rosakkan dia. Misalnya orang Dayak dia nak kawang saya kata jangan kawang saya. Bila awak kawang saya, sama ada awak mendapat mudarat saya, maksudnya saya tak akan bagi awak makan sikit-sikit. Saya tak habis letak pinggang awak sampailah awak hilang Dayak. Bila saya berkawan dengan orang Dayak sebagai contoh, ni orang Dayak ni datang jumpa saya 55 kilo, lepas beberapa tahun dia mungkin jadi 70 kilo. Atau mungkin saya terkesan dengan dia, saya asalnya makan selera, dah tengok dia diet, saya pun terpaksa diet juga. Saya datang 70 jadi 50 juga. Jadi kita ni tuan-tuan, saya beri perumpamaan tadi. Bila mana kita berkawan bersahabat dengan wa imma dia memudaratkan kita atau kita memudaratkan dia. Kerana sebab itu saya mengasihkan dia. Tetapi kalau saya berkawan dengan orang, saya boleh beri manfaat pada dia atau dia boleh beri manfaat pada saya yang kebaikan akhirat,
saya akan berkawan sampai hari kiamat. Tapi kalau saya berkawan, sama ada dia boleh rosakkan agama atau saya mungkin rosakkan agama dia, maka saya memilih untuk beruzlah. Di sini tuan-tuan kita nilai diri kita bila kita bersahabat dengan orang. Bila kita sahabat dengan orang, sejauh mana kita boleh beri kebaikan pada dia, dan sejauh mana kebaikan dia itu sampai pada kita. Kalau sekiranya yang ada tadi cuma yang negatif-negatif semua, maka sebaiknya kita meninggalkan manusia. Dan ini kita pegang sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan, tinggalkan manusia, biar mereka dengan keinginan nafsu syahwat mereka, kita dengan prinsip dan agama kita. Atau kita berkata macam Nabi Allah Ibrahim berkata, sebagaimana Allah Ta'ala catat dan surah Syu'ara ayat 77, fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Mereka semua musuh aku melainkan Tuhan sekalian alam, bukan. Sebab semua mereka menyembah berhala, semua mereka sekutukan Allah, syirikkan Allah. Maka fa innahum aduwwul li, ini semua musuh aku. Illa rabbil alamin, maka aku cuma berdampingan dengan Tuhan sekalian alam. Seorang ulama namanya Hatim Al-Asam, dia kata apa? Bila orang tanya dia, kenapa tak nak kawan dengan orang? Kenapa tak nak bersahabat? Kenapa kamu asingkan diri? Dia kata, aku dah cuba. Aku dah cuba waktu aku ingin bergaul dengan mereka. Aku minta dengan mereka 5 perkara, tapi aku tak jumpa. Aku tak perolehi daripada mereka. Aku cuma nak 5 benda. Kalau 5 benda mereka patuh, maka aku akan berkawan dengan mereka, walau beribu. Tapi bila 5 benda ni mereka tak nak ambil, maka aku tak akan kawan walaupun seorang. Kalau orang tanya apa dia yang kamu minta 5 benda syarat untuk bersahabat, dan mungkin ini juga boleh jadi syarat kita untuk kita bersahabat. Kata Hatim, aku mengajak mereka untuk berzuhud dan taat pada Allah. Ya, kerana dia orang berilmu, kerjanya dakwah. Aku nak ajar dia kenal Allah, aku nak ajar dia zuhud, tahu dunia itu apa, akhirat itu apa. Dan aku nak ajar dia taat pada Allah, tapi mereka tidak mau dengar. Umpama beginilah, kita ajak dia datang kuliah, dia tak nak datang kuliah. Kita dah ajak ni untuk kita ajar tentang akhirat, tentang sekian. Dia kata Hatim, aku ajak mereka untuk taat pada Allah, untuk zuhud pada dunia, mereka enggan. Baik, itu sebab pertama yang menyebabkan aku tak nak berkawan orang macam ni. Sebab bila dia ajak buat baik, tak nak. Satu. Yang kedua, kata Hatim, baiklah, kalau kamu tak nak, aku minta kamu tolong aku untuk aku jadi taat pada Allah dan zuhud pada Allah, zuhud pada dunia. Tolong aku. Tolong aku dalam buat ibadat. Bantu aku dalam buat ibadat. Tapi mereka juga tak nak tolong. Tak nak tolongnya. Saya ni nak kuliah, tolonglah saya. Kita nak buat pusat pengajian, kita nak beli mikrofon, kita nak buat, yalah, kita nak rakam ni, kita nak sikit dana, tolong saya. Sebab saya nak ajak orang ke arah kebaikan. Dia pun tak nak tolong. Kedekut, berkira, kita minta tolonglah sikit, ni ada tanah lapang tu, kita nak parking kereta. Dia tak nak bagi, dia tak nak tolong. Lalu aku tinggalkan mereka. Pertama aku ajak, tak nak. Minta tolong pun tak nak. Dan yang ketiga, kata Hatim Al-Asam, aku minta ginilah, kalau kamu tak nak tolong, kamu redha je aku. Redha lah. Maksudnya, jangan marah-marah lah kat aku. Redha. Apa yang aku lakukan dalam mentaati Allah, dalam berzuhud dengan kehidupan dunia, dan dengan aku ajak orang, kalaupun kamu tak nak datang, kalaupun kamu tak nak tolong 1 sen pun tak nak kasih, misalnya, tapi redai. Tunjuklah suka sikit. Tunjuklah kamu macam, yelah, boleh terima benda ni walaupun kamu tidak tolong apa. Tapi mereka pun tak nak redha. Nak musuh juga, nak bergaduh juga. Baiklah, aku minta yang keempat. Aku minta jangan halang aku. Baik, kalau kamu tak nak redha, tak apalah, saya tak suka. Saya setuju tapi tak redha. Yalah, dia terpaksa setuju sebab tanah kita bukan tanah dia. Kita nak buat tanah kita.
Maka kita minta, ya tak apalah kalau awak tak redha, jangan halang. Jangan halang kami. Bila kami nak buat baik, kamu jangan halang. Tiba-tiba kata Hatim, dia halang juga. Maka itu 4 sebab menyebabkan aku tak nak kawan dengan orang ni. Aku minta yang kelima. Baik, kalau aku ajak, kamu tak nak dengar. Kalau aku suruh tolong, kamu tak nak tolong. Aku minta kamu redha pun kamu tak redha. Aku kata jangan halang pun kamu halang. Aku minta yang kelima. Tolong jangan ajak aku buat jahat. Tetapi malangnya mereka ajak aku pula buat jahat pada benda yang Allah murka. Pada benda yang Allah Ta'ala tak suka. Yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada aku. Maka kerana itu, kerana degil mereka macam ni, aku tolak manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dia kriteria kawan yang kita nak kawan. Kita tengok 5 ni. Dan kita akan rate dia daripada 1 hingga 10. Kategori kawan ni. Ada kawan kita, Masya Allah, dia bersama-sama kita dalam kebaikan. Dia boleh dengan mudah terima nasihat kita. Ini kawan atas sekali. Kawan yang mana bila kita ajak benda-benda baik, kita ajak benda-benda taat, dia terima. Bahkan dia kata, tambahkan lagi nasihat. Kita buat kuliah subuh, Ustaz, maghrib boleh tak buat kuliah lagi? Tak, kalau tengah-tengah hari boleh bagi lagi tak? Orang macam ni kawan saya nombor 1. Sebab dia sentiasa inginkan kebaikan. Dia sentiasa inginkan pesanan. Dia sentiasa ingin nasihat. Tetapi kalau kita jumpa orang ni, kalau kita jenis orang berilmu yang kita setiap kali kita beri dia takdir atau menghargai, appreciate ilmu kita, dia teruja, dia kawan kita nombor 1. Ini yang paling atas sekali. Yang kedua, kalau dia bukan jenis macam gitu, dia tolong kita. Dia dengar kita nak buat majlis ilmu, nak buat majlis, dia tolong saya, tak apalah, saya tolong kejap, tolong. Walaupun dia lari lepas tu, tapi dia menolong. Dia amat membantu. Ini ranking nombor 2. Ini kawan kita juga, sebab dia bersifat menolong. Walaupun dia tak bersama kita, tapi dia menolong. Dia tolong kita tak. Dia kata, ni tengok kalau solat ni panas, saya tolong beli kipas boleh? Biar sejuk sikit. Saya tolong bayar elektrik boleh? Saya ni Ustaz kadang tak sempat pergi masjid surah, tapi biar api air saya bayar. Dia tolong orang buat ibadat. Ni kalau ada nak buat jamuan apa Ustaz, beritahu saya. Nanti saya sponsor. Nanti saya sekian. Ini kategori kedua. Dia suka tolong tapi dia tak bersama. Dia suka tolong. Kadang-kadang kita jumpa hamba-hamba Allah yang macam ni. Memang masjid surau dia orang jaga, majlis ilmu dia orang jaga, tapi dia tak berkesempatan. Dia ada alasan dia lah. Sebab alasan dia belum jumpa malakul maut. Itu alasan dia. Dia kalau jumpa malakul maut, mencicik juga dia. Maksudnya masih lalai. Namun bagus, dia sayang. Dia cinta. Sebut je majlis ilmu, sebut je majlis taat, sebut je benda-benda yang menyati Allah, dia memang orang yang paling ke depan. Cuma dia tak bersama. Itu isu dia. Ini saya letak ranking nombor 2. Masih boleh berkawan. Okey. Dan yang ketiga, kalau orang yang saya katakan tak boleh tolong, dia jenis redha kita. Maksud redha, dia jenis macam kita katakan ada tak ada sama je. Dia okey. Dia tak ada masalah, dia tak membenci kita. Dia tak menghasut orang lain untuk membenci kita. Dia redha. Okey. Umpamanya gini tuan-tuan sekalian. Contoh kita ayah lah. Kita ayah. Anak kita nak kahwin dengan seorang perempuan, seorang gadis misalnya. Kita tengok perempuan tu, kita tak katalah dia baik. Kita pun tak kata dia buruk. Tak apalah, pilihan dia Ustaz. Itu maksud redha. Kita sendiri tak ada kita katakan minat untuk dia pilih orang tu orang ni. Tapi dia dah pilih macam tu. Anak saya dah pilih kahwin dengan perempuan ni misalnya. Maka orang kau tanya dia, Ustaz, anak dah kahwin, dah lah pilihan dia. Kita ikut je, kita ikut dia pilih. Satu pun bukan kita kahwin, anak kita kahwin, biarlah. Saya tak mempengaruhi keputusan dia. Saya tak kata awak kena kahwin dengan ni. Kalau tidak, ayah tak tolong. Tapi saya berkata, apa pun awak pilih, saya redha. Jadi menantu saya, okey. Itu dalam pemahaman makna redha. Dia nak buat kuliah ke apa, tak apa, kita redha. Yalah, tak apa, dia nak buat benda baik. Maka sifat mereka ialah tidak buat sesuatu yang memudaratkan. Walaupun mereka tak buat sesuatu yang positif. Jangan mereka kata biarlah. Macam tuan-tuan berjalan kat taman, tengok binatang tu
ni kambing makan pokok atau makan daun, ikan berenang, kita biar lalu just kita tengok, kita tak tahu. Dan kita orang yang redha. Biarlah dia nak buat kerja dia, kita buat kerja kita. Ini kategori yang ketiga. Dan kategori yang keempat, kelima ni paling teruk sekali. Kategori yang mana? Yang memusuhi kita, yang menghalang kita buat baik, yang menghalang. Dia guna apa cara untuk halang? Fitnah, menggunakan kuasa, apa saya halang kita. Dan tak cukup dia halang, dia nak suruh kita jadi macam dia. Dan ni yang 4 ke 5 ni memang fair habis, bukan kawan, tak boleh jadi kawan. Maka kata Hatim, itu saya letak standard kita, standard saya. Tapi di sisi Hatim, 5-5 ni kita tak terima. 5-5 ni yang kita ajak dia taat dan zuhud, dia tak nak dengar. Dia tak lawan tapi dia tak nak, bukan kawan. Yang bila mana kita minta tolong, dia tak tolong, kita pun tak kawan dengan dia. Yang kita minta dia redha, dia redha, pun kita tak kawan lagi. Kita nak orang-orang yang benar-benar memiliki sifat yang saya katakan, dia boleh terima kebaikan dengan mudah. Tapi kalau dia ada sifat yang kita katakan bila ajak dia tak nak, bukan dah kawan, dah tak boleh jadi kawan, membahayakan kita. Walaupun dia tak ada sifat kedua, ketiga, keempat. Misalnya ajak ke arah kebaikan, dia dah tak minat, maka tak patut kita rosakkan akal kita atau downgradekan akal. Akal benda paling berharga. Bila mana kita duduk dengan orang macam ni, akal kita rosak. Kenapa? Sebab dia tak minat untuk kebaikan. Dan dia bukan jenis orang redha kebaikan, dia bukan orang jenis. Kita nampak semua benda-benda macam ni. Sebab tu kata Hatim Al-Assam, saya meninggalkan manusia kerana sebab itu. Tuan-tuan, kita bukan tinggalkan manusia sebab kita sombong, sebab kita rasa kita level lain, kita ni level Tok Wali, dia tu level kuli. Bukan. Kerana kita nak jaga hubungan kita dengan Allah supaya tidak keruh, supaya tidak rosak, dan supaya dia menjadi obat kepada hati kita. Abdullah bin Mubarak ditanya, apa itu dawaul qalbi? Apa dia obat kepada hati? Maka beliau kata, obat pada hati itu ialah qillatul mulaqati bin nas, kurang-kuranglah berjumpa dengan orang. Yang dimaksudkan oleh ulama kurang-kurang berjumpa dengan orang-orang yang memang menjadikan kita, kekuatan ibadat kita boleh menurun, futur. Futur iaitu satu keadaan lemah dalam ibadat. Jadi futur. Asal kita rajin, jadi malas. Asal kita istiqamah, kita punya celak celuk juga. Asal kita bersungguh, jadi kita tak bersungguh. Contoh kita kurangkan orang macam gini. Bahkan kata ulama, bila Allah ingin memindahkan seorang daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia lebih suka bersendirian. Ana sabil wahdah. Baik saya bersendirian kalau duduk dengan orang ni tak membantu agama saya, baik saya bersendirian. Bahkan Allah kayakan dia dengan qanaah, dan Allah memperlihatkan kepadanya kesilapannya sendiri. Tentu kalau kita ada 3 benda, tanda Allah nak pindahkan kita ke tempat paling selamat, daripada tempat hina maksiat kepada tempat mulia taat. Pertama, Allah jadikan kita lebih suka bersendirian. Makna katanya, kalau tak ada orang nak gaung kita, kita ada program kita boleh bersendirian. Kita boleh baca buku, kita boleh berzikir, kita boleh baca Quran, kita boleh solat duha, kita boleh bertahajud, kita boleh banyak benda kita buat. Bukan kita menghargai waktu-waktu bersendirian kita. Bukan bila bersendirian je terpenuh, migraine, pening kepala. Kenapa? Tak ada orang ni. Dia tak ada program bila bersendirian. Maknanya Allah Ta'ala tak pindahkan dia lagi. Tapi bila Allah nak pindah kita benar pada tempat baik, saya bila bersendirian, saya macam ada benda banyak saya buat. Saya boleh baca buku, saya boleh menulis, saya boleh solat, saya boleh baca Quran, saya boleh muhasabah. Itu tanda Allah nak muliakan kita. Tapi kalau kita duduk seorang, siap. Saya Ustaz kalau duduk seorang, angin naik atas kepala, saya mula jadi bosan, saya mula jadi nak marah, duduk seorang. Ya, awak tak ada aktiviti bila seorang? Tak ada, saya tak boleh tak ada orang. Saya kena ada orang. Maka orang ni dia belum lagi berada pada kesempurnaan taat. Sebab itu kalau tuan-tuan perhati, bila kita disyariatkan iktikaf, menyendiri, bila kita dalam solat tidak dilarang bercakap, even dilarang berpaling, bertegur siapa, bila solat Allahu Akbar.
kita sedang beruzlah dengan diri kita sendiri. Kita tak akan cakap dengan orang, kita tak akan tengok orang, kita tengok tempat sujud kita. Itu semua Allah nak ajar. Bila bersendirian kita pandai memanfaatkan. Kan itu tuan-tuan, kita boleh kenal orang berjaya. Kalau dia duduk seorang, banyak benda dia boleh buat. Tapi kalau dia duduk seorang, dia tak ada benda buat. Kau buat apa 2 jam tadi? Kita tanya anak kita. Termenung. Allah, anak ni bahaya. Tapi 2 jam kita tinggalkan. Buat apa? Bilik, kemas, itu buat. Orang ni ialah orang yang Allah nak letak di tempat yang mulia. Jadi cuba perhatikan kita tuan-tuan, bila bersendirian, ada tak program kita? Kalau saya bersendirian, tuan-tuan bersendirian, ada tak program kita? Ada Ustaz. Saya kalau bersendirian, banyak benda saya boleh buat. Maka Allah menyelamatkan kita daripada maksiat. Dan yang kedua, bila Allah nak pindahkan kita jadi mulia, Allah jadikan kita qanaah dengan harta dunia. Qanaah cukup. Tak perlu kita terdesak untuk rasuah, untuk ambil yang haram, ambil hak orang. Tak perlu kita ambil hak orang. Qanaah ni tuan-tuan sekalian, artinya kita tak ambil yang dilarang oleh Allah. Maka itu qanaah. Saya tak ambil harta orang, saya tak akan terima rasuah, saya tak akan gunakan apa pun cara syubhah untuk mendapat sesuatu. Kalau memang rezeki saya ambil. Tak kira rezeki tadi bersifat wang ringgit ke, ataupun bersifat ke keperluan-keperluan yang kita nak. Keperluan-keperluan kita nak. Ni kita nak beli rumah misalnya. Rumah ni kita nak beli. Macam mana suruh tuan rumah jual, kita pergi. Cik, nak jual tak rumah? Saya nak beli ni. Saya tak nak jual. Tak apa. Dia balik pakai bomo. Biar orang ni keluar dari rumah. Itu ini dalam masyarakat kita. Biar orang ni keluar dari rumah untuk dia beli. Itu ini bukan orang qanaah. Dan memang bukan rezeki dia, orang tak nak jual. Okey, tak apalah. Allah nak beri lebih baik lagi. Tapi ada orang, bila dia nak, siap. Diminang orang tak dapat. Oh, tak dapat je. Bomo. Sihir. Dia tak dapat sudah. Bukan rezeki. Ini orang qanaah. Orang qanaah mudah je. Berbahasa dalam kehidupan orang qanaah mudah. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun, alhamdulillah. Kerana mereka melihat beri atau tak beri, semuanya ialah pemberian. Allah beri apa dia nak, atau Allah tak beri apa yang hawa nafsu dia nak, itu semua ialah pemberian Allah. Apa maksud semua pemberian Allah? Semuanya baik untuk kita. Kalau memang Allah beri benda ni, baik untuk kita. Kalau Allah tak beri, juga baik untuk kita. Sebab tu kita tuan-tuan tak, kita katakan tak tamak. Kalau saya nak dapat satu perniagaan, saya nak dapat lesen bazar Ramadan. Dekat Ramadan dah mohon lesen ni. Lesen bazar Ramadan, nak berniaga dah planning lah. Dia ada sikit income, saya pun pergi. Lalu kata bahagian bandar dah tak kosong dah. Orang dah masuk semua. Saya kata belum rajab ni. Belum. Orang dah tahu Ramadan bila untuk orang yang nak berniaga. Dah tahu dah. Dia dah prepare. Dia dah minta dulu. Saya pun mudah. Tak ada rezeki. Mungkin Allah nak beri saya benda lebih baik. Ini tak. Gini cik. Macam mana pun saya nak. Cik cakap je bayar buah meja berapa. Nak guna ada tak kaedah-kaedah lain. Saya berdapat. Tapi ini orang tidak qanaah. Dia mula mencari cara yang tak legal. Yang tak dibenarkan oleh syarak. Itu ada orang tuan-tuan dia nak beli tapak bazar Ramadan. Sampai patut tapak tu dia bayar RM10 yuran dan sebagainya. Dia kena bayar RM2,000, RM3,000, RM4,000. Ini muka cerita dulu lah, mungkin sekarang dah tak ada. Ada seorang hamba Allah cerita kat saya. Nak dapat bazar, ada orang bayar sampai RM2,000, RM4,000. Bayar apa? Nak dapat dia. Dia berniaga belum tahu dapat apa sen tu. Tapi dia dah rasuah banyak. Nama bazar Ramadan. Ramadan pun tak hentikan dia buat maksiat. Kenapa dia tidak qanaah? Ramadan ni bulan mulia, patut kita bila datang Ramadan kita pun berhenti nak buat benda-benda buruk. Bahkan malaikat setiap pagi bila datang Ramadan, malaikat berkata, ya baghiyal khairi abshir wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat baik, bergembiralah bulan ini. Wahai orang yang nak buat jahat, berhentilah. Berhenti. Ini bulan Ramadan. Biarlah pandang hormat sikit. Kita tuan-tuan bila ada hormat pada agama, maka sebab hormat tadi Allah panjangkan hidayah kita. Jadi jahat tak hormat baik ni masalah. Orang ni kalau jahat tapi dia reti hormat benda baik, Allah akan panjangkan hidayah dia. Dia sebalik jahat dia tu.
Dia memang jahat, tak pergi masjid dan sebagainya, tapi dia hormat masjid. Tahu rumah dia depan masjid, dia tak buka lah lagu kuat-kuat. Dia hormat. Kalau dia tak ke masjid, orang ni Allah panjangkan hidayah. Jangan adalah jahat, tak hormat pula benda-benda baik. Masjid tak hormat, Ramadan tak hormat, orang-orang alim tak hormat, orang-orang yang soleh tak hormat. Orang ni dia nak suruh hidayahnya dicabut oleh Allah. Sebab tu kalau kita masih ada nilai menghormati syiar Allah, Allah akan masih jaga kita. Kalau dah tak ada, habis. Maka ini bagaimana seorang tadi bila Allah nak pindahkan dia. Dan yang ketiga ialah Allah jadikan dia nampak keaiban sendiri. Akhirnya dia sibuk baiki aib dia berbanding cerita aib orang. Maka kata para ulama, faman u'tiya dzalika faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Siapa yang dapat macam tu, maka dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Maka ini bila kita nak beruzlah, kerana kita tahu bila kita beruzlah dengan manusia, tujuannya saya dah sebut tadi, sama ada kita takut kejahatan ni kena kepada kita, atau kita memang kejahatan kita kena pada dia. Ala kulli hal, apapun tujuan kita mengasingkan diri daripada manusia untuk kita menjadi baik. Awaka Asyibli, bila anak murid dia kata, tuan guru pesanlah saya satu nasihat, maka dia pun pesan dengan 3 nasihat. Kata dia, ilzamil wahdah, kalau boleh sentiasa bersendirian. Wa musmaka anil qaum, dan biarkan nama kamu tak glamour di si manusia. Orang tak kenal pun tak apa, biar jangan glamour. Wastakbil jida hatta tamut, dan menghadap dinding sampai kamu mati. Apa maksud menghadap dinding sampai mati? Artinya terus solat, terus beribadat. Hakkan batasan pandangan kamu. Kita kan tuan-tuan, bila kita sembahyang, sunat kita solat di depan dinding, supaya pandangan kita tak melebar. Jangan surau sebesar-besar surau, kita sembahyang tengah sekali, luas pemandangan. Tentang masa solat jangan luas pemandangan. Tak solat tak apa. Dia solat ni belakang Allah Akbar, dia nampak semua ni. Yang ni berlari, yang ni nampak. Maka khusyuknya hilang. Kita kan nak solat cari dinding, tiang, rapatkan. Supaya kita cuma nampak kawasan tu. Kita tak nampak yang lain. Kita tak perasan kiri kanan. Itu disunatkan. Untuk apa? Membatasi pandangan. Elokkan bila kita solat, Ustaz Masjid Putrajaya ni, Ustaz, sambil mengamati keindahan. Belakang sekali Allah Akbar, nampak semua ni. Akhirnya dia lupa rakaat dia. Dia lupa fokus pada ibadat. Dia lupa bahawa yang paling indah ialah ketika mana kamu mendirikan solat. Itulah benda paling indah. Bukannya bangunan tu. Ini yang dimaksud istaqbali al-jidar hatta tamut. Batasi pandangan kamu sehingga kamu mati. Ini solat. Jangan sampai kita dilalaikan, atau jangan kita berfikir untuk pujian manusia. Kita berada pada satu tempat antara kita dengan Allah. Ini cara kemuliaan. Kemudian kata Syekh, orang khawas semuanya mati daripada makhluk. Di sini Syekh menyebut, bila orang tu sampai peringkat khawas, kita ammah umum, kedua khawas, orang khusus, dia dah mati dengan semua makhluk. Dia dah abadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mati bukanlah mati yang kita bayangkan. Matinya ialah tidak ada manusia yang boleh mempengaruhi dia. Dia tidak ada rasa nilai pun untuk bersama dengan manusia yang boleh merugikan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia sentiasa sibuk di pintu Allah. Dan dia sentiasa menunggu panggilan Allah. Menjadikan Allah Ta'ala merahmatinya dan menghidupkannya dengan kehidupan yang abadi. Dan inilah cara kita. Kita bina diri kita dengan ilmu, dengan amal, dengan ikhlas. Dan membuang pekakas dalam diri kita yang boleh merosakkan kita. Dan cuba menilai balik manusia dalam hubungan dengan kita. Apakah mereka boleh merosakkan kita. Lalu kita gunakan KPI yang disebut oleh Hatim Al-Asam. Iaitu kita ajak dia benda baik, dia datang atau tidak. Kita minta ditolong, dia tolong atau tidak. Kita minta dia redha, dia redha atau tidak. Kita minta dia jangan halang, dia halang atau tidak. Kita minta dia jangan kamu penyebab aku pula buat benda-benda mungkar, dia buat atau tidak. Kalau tidak, tuan-tuan, inilah sahabat kita. Dan ini yang dimaksudkan akthiru min ma'rifatin nas fa inna likulli wahidin syafa'ah. Perbanyakkan kawan-kawan yang baik, kerana setiap mereka itu ada syafaat. Bila memang kawan kita
yang tabik ala al-khisal, yang benar-benar menepati akhlak ataupun perangai yang kita sebut. Maka kita memang nak ramaikan orang. Yang kita tahu setiap orang mukmin ada syafaat, kita nak baik semua orang. Tapi kalau mereka ini semua jadi bebanan akhirat kita akan tanggalkan. Kita akan kata macam Nabi Allah Ibrahim kata, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Mereka semua musuh aku, melainkan Tuhan sekalian alam. Jadi melainkan aku mencari redha Allah. Kalau mereka punca Allah murka, aku tak akan mendekati mereka. Kita takut. Sebagaimana Allah ingatkan kita, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, nescaya kamu turut dibakar oleh api neraka. Kita tak nak ada orang-orang yang kita bersahabat, nanti dia menuntut kita akhirat kelak. Dia punca terbeban dosa-dosa kita. Maka kita dipikul sebahagian dosa yang dibuat, sebab kita mendiamkan diri atau meredai mereka. Maka ini benda yang kita bimbang. Sebab itu, lihat usia kita, lihat perjalanan akhir kita, dan lihat siapa sekeliling kita. Sekeliling kita makin lama makin penting untuk kita nilai. Mungkin dulu waktu kecil asalkan ramai, kita sekelas pun 40 orang. Tapi bila kita mula khusus, kita mungkin sekelas 2 orang je. Kalau zaman saya mengaji dulu, zaman kita belajar, bila kita peringkat kecil ni tuan-tuan, mula-mula sekelas semua. Kalau tadika penuh. Lepas tu masuk kelas darjah 1 ke 40 orang. Bila kita makin masuk peringkat sekolah asrama, mula satu kelas tak lagi 40 orang, mungkin 30. Masuk pula universiti, mungkin lain pula. Kita peringkat master, peringkat PhD. Last kali kita belajar untuk guru kita 2 orang. Kita pernah kelas, saya pernah kelas dengan guru saya 2 orang je. Pelajarnya cuma seorang, saya je. Tapi dia kelas rasmi. Atau pelajarnya cuma 2 orang. Dulu saya rasa pelik, ada ke sekelas ada 2 orang? Rupanya ada. Sekelas cuma ada 2 orang. Dan belajar macam biasa, 3 jam belajar. Tuan kita kalau belajar ramai, boleh menyorok belakang kawan tidur. Orang tak perasan. Tapi kalau tuan-tuan belajar seorang-seorang untuk guru, jangan harap boleh tidur. Jangan harap boleh leka. Mata kita nampak tu dia dah tahu. Fikir apa? Seorang sama seorang ni. Dapat 3 jam. Belajar. Di situ himmah kita kuat. Demikian bila kita bercakap hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang kita buat semua orang, lama-lama kita kena gugurkan seorang demi seorang. Pemilihan untuk berada pada skuad khas, skuad yang membawa kita ke syurga. Ini skuad khas kita. Sebab ni skuad bola sepak yang nak julang Piala Dunia, skuad ni nak julang Piala Tommy. Kita ada skuad khas untuk menjulang kita ke syurga. Maka kita mula perhati siapa di sisi kita yang boleh menyebabkan kita gagal, kita ketepikan. Yang boleh menjadikan kita cemerlang, kita akan mendampinginya sampai kita bertemu dengan ma'rifatullah, kita bertemu dengan keridaan Allah, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.